بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita meneruskan pengajian kita My Quran Time baca faham amal pada hari ini untuk kita meneruskan halaman 335 bersama Al-Fadhil Ustaz Tirmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Ustaz Fazrul sihat ya. Sihat alhamdulillah. Hampir kita hijab. Hampir Ustaz ya. Terus insyaallah nak membawa keceriaan ya kita bersama Al-Quran. Betul Ustaz. Dan pena dengan surah Al-Hajj. Oh, sebab tu tadi bacaan tadi tu macam Syekh Syurim. Masya-Allah. Pasal ada kaitan dengan ayat lagi ni. Dengan ayat menggamit ya, betul tak ya, bila bercakap tentang Hajj, surah Al-Hajj ini ia adalah satu surah yang mengingatkan kepada kita tentang psikologi manusia ya di peringkat antarabangsa. Itu adalah latihan penting dan mari sama-sama kita mulakan dengan doa ringkas kita pada hari ini. Subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkanlah keberkatan, tambahkanlah kebaikan dengan ilmu yang diperoleh pada hari ini. Mari sama-sama kita saksikan apakah sinopsis bagi halaman 335, iaitu pada ayat yang ke-24 kita melihat kepada apakah ciri orang-orang yang beriman ya, dan diikuti dengan orang-orang yang kafir, yang kufur pada Allah, menghalang orang Islam daripada memasuki Masjidil Haram untuk melaksanakan haji. Ini adalah satu dosa yang amat besar, apatah lagi ia berlaku di tanah haram. Dan diikuti pada ayat 26 hingga 29 penentuan tempat yang menjadi lokasi Baitul Haram dan perintah melaksanakan haji ke Baitul Haram yang amat kita rindui. Dan diikuti pada ayat yang ke-30 mengagungkan hurumat. Apakah maksud hurumat? Insya-Allah kita akan baca dan kita cuba fahami, dan juga syiar-syiar daripada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai salah satu cara bagaimana kita mendapat kemuliaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mari sama-sama kita memulakan bacaan kita daripada ayat 24 hingga 27. Kita baca penuh semangat agar kita sama-sama diizinkan Allah Subhanahu Wa Taala mendapat semangat yang sama seperti Nabi Ibrahim yang dinyatakan pada ayat halaman 335 bersama Ustaz Tarmizi. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Subhanallah. Semangat Ustaz Fazrul ya. Alhamdulillah Ustaz. Kita harap sahabat-sahabat Al-Quran semua juga, tuan-tuan dan puan-puan ya, yang dikasihi, dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, juga terus bersemangat dengan Al-Quran kalamullah, anugerah yang Allah Taala beri pada kita. Jangan kita lepaskan, jangan kita biarkan ia berlalu begitu sahaja, akan tetapi kita terus istiqamah. Mudah-mudahan kita panjat doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Ustaz Faz sebut semangat tadi. Ya. Tadi di permulaan tadi saya baca bacaan mirip Syekh Syuraim. Syekh Syuraim ni dia suara dia besar macam itulah. Betul. Kan dia kalau Syekh Abdul Rahman As-Sudais ada tinggi lagi. Betul. Tajam lagi suara dia kan. Jadi saya nak cubalah. Cuba Ustaz, 1% pun tak apalah. Alhamdulillah. Cuba kita baca bacaan dengan murattal ras seperti Syekh Abdul Rahman As-Sudais. InsyaAllah sama-sama kita cuba, jom. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa hudu ila at-tayyib minal qawli wa hudu ila siratil hamid. Innal ladzina kafaru wa yasudduna an sabilillahi wal masjidil haram
والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 24 hingga 27 yang dibacakan sebentar tadi Ustaz ya. Masya-Allah macam berada di Makkahul Mukarramah Ustaz ya. Ya, itu imam di Mekah ke di Banidah? Di Mekah. Di Mekah Ustaz ya. Jadi tapi yang baca tadi Imam Bangi jelah. Imam Masya-Allah ya. Tetapi semangat itu Ustaz ya. Semangat inilah sebenarnya yang halaman ini menjelaskan mukjizat Al-Quran, menjelaskan bagaimana sebenarnya semangat yang dibawakan oleh Nabi Ibrahim yang sudah tentunya dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kita pergi kepada ayat tersebut, kita melihat dahulu pada ayat 24 iaitu menerangkan tentang ciri orang-orang yang diberikan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, semalam kita lihat pada ayat 23 ya, di mana Allah menyatakan orang yang masuk ke dalam syurga itu adalah di kalangan mereka yang beriman, beramal soleh ya, dan mereka mendapat pakaian sutra, pakaian yang indah-indah, kerana di atas dunia ini mungkin mereka dapat pakaian indah ataupun mereka mungkin tak dapat pakaian yang indah kerana nak beriman dan beramal soleh. Dia jaga. Maksudnya ada duit dia beli pakaian yang indah, tetapi lelaki tak boleh pakai sutra, jadi dia tak pakai sutra ya. Perempuan boleh pakai sutra, silakan. Tetapi bila sampai di akhirat nanti Allah cakap bahawa kalau kamu pernah dapat pakaian yang bagus tapi kamu tak pakai sutra mengikut kepada perintah Allah, silakan kamu mendapat ya balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Disambung ayat 24, dan mereka diberi petunjuk dengan ucapan-ucapan yang baik dan diberi petunjuk pula ke jalan Allah yang terpuji. Sebagaimana kita maklum, surah Al-Hajj ini banyak bercerita psikologi manusia ya, tentang perasaan, karakter, tentang tabiat, dan salah satu sifat orang-orang yang dipimpin ke syurga itu wahudu ila tayyib, mereka itu diberi petunjuk dengan ucapan-ucapan yang baik dalam hidup mereka ini Ustaz ya. Kalau kita bercakap tentang haji yang kita nak bincang, nak masuk sedikit lagi ini, waktu itu memang Ustaz ya, kalau nak pergi tandas ke nak makan ke apa sebagainya itu, kalau katakanlah dia tak payah cakap mulut di sini kan, perkataan di sini kalau tidak dijaga betul-betul, memang kita rasakan bahawa nak buat apa ni berbelas-belas hari, berpuluh-puluh hari, panjang masanya. Tetapi bagi orang yang sentiasa diberi hidayah ila tayyib minal qaul wa hudu ila siratil hamid, orang-orang ini ya tuan-tuan sekalian, inilah sifat orang yang diberi hidayah kepada jalan yang terpuji. Apa maksud jalan yang terpuji ini? Sebenarnya Allah tidak perlu pun didekati ya, tidak perlu didekati. Kalau kita pergi kepada Allah, Allah tak kisah. Kita pergi pada Allah pun Allah tak perlukan kita. Tetapi siapa yang perlukan Allah? Kita. Ya. Maksudnya bila kita bercakap tentang psikologi manusia ini, bila kita ada perasaan memerlukan Allah sahaja,
masa itu banyak masalah selesai Ustaz. Ketika kita ada masalah ke sakit ke, kita kata ya Allah aku tahu engkau tempat bergantung, kita dah tahu dah ada harapan. Tapi kalau katakan orang yang tak ada Tuhan, ya, apa masalahnya? Masalahnya ialah habis harapan. Bila habis harapan, maka seperti kalau kita banjir Ustaz ya, kalau katakan ada bomba lah, bomba dia call, encik saya kami ni dalam 1 jam lagi sampai ni, ya kan. Jadi kita pun ada harapan 1 jam ni okeylah. Tapi kalau dia telefon tit kan, cik kami ni akan sampai dalam tit habis bateri Ustaz. Allah, waktu tu kita kata berapa jam dia nak sampai ni? 1 jam entas 10 minit je. Ya, tetapi kerana kita tidak ada maklumat, kita tidak ada pergantungan, ya, kita cakap tadi contohnya dengan bomba tadi tu, kita rasakan bahawa habislah kita, air makin naik dan mungkin kita akan mati walaupun mungkin 10 minit lagi bantuan akan sampai. Ketika kita ada masalah keuangan, sakit, kita rasakan macam ada ke bantuan sedang sampai, tetapi bila kita ada Allah, wahudu ila siratil hamid, kita menjadi orang yang terpuji kerana kita mendekati jalan Allah yang penuh dengan pujian. Innal ladzina kafaru, bagaimana pula dengan orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Allah memberi azab ataupun memberi amaran dalam ayat yang ke-25. Wa yasudduna an sabilillah, apatah lagi mereka menghalang daripada jalan Allah dan Masjidil Haram, apatah lagi berada di bumi Masjidil Haram. Allah kata ja'alnahu linnasi sawa'anil akifu fihi wal bad. Sebenarnya di Masjidil Haram ini Ustaz ya, semua orang ada akses. Ya, semua orang kulit hitam, kulit putih, merah, apa sebagainya, kaya, miskin, semuanya sawa'anil akif, ya, boleh berada di sana, fihi wal bad, ya, dan juga orang-orang bad ini maksudnya orang luar lah Ustaz, badui ya, maksudnya orang-orang di yang ceruk rantau macam mana sekalipun boleh ada dekat Mekah tu kan. Itu sebabnya kalau kita pergi Mekah tu, kalau tanya daripada mana, kan, kalau kita tanya daripada mana, kita dengar nama tempat yang tak pernah kita dengar. Betul. Ceruk mana, bukan sekadar ceruk Tok Kun ya, tetapi ceruk-ceruk yang berada di mana sekali pun boleh ada berada di sana. Pasal apa? Dia ada kaitan dengan ayat sebentar lagi, ya. Tetapi Allah cakap apa? Kalau dihalang juga, ya, wa may yurid fihi bil ilhad, siapa yang melakukan kejahatan dan juga kezaliman di bumi haram itu, nuziqhu min azabin alim, iaitu azabnya adalah amat sengsara. Dia ekstra, berganda. Ya, kalau kat sana pahala berganda Ustaz, 100,000 kali ganda kalau semayang di Masjidil Haram dan sebagainya. Tapi kalau buat dosa, membawang, ya, kalau di sana juga masih lagi tak nak solat, masih lagi nak bergaduh apa sebagainya, Allah menyatakan bahawa nuziquhu min azabin alim. Jadi bagaimana, macam mana boleh jadi special sangat tempat ini? Mari kita lihat ayat yang ke-26. Kita baca sekali lagi. Ayat inilah sebenarnya menceritakan tentang sejarah panjang perjuangan tauhid dan kebenaran tauhid yang ada pada Islam. Yang itu adalah satu perkara yang amat mahal Ustaz. Betul Ustaz. Dia bila sampai ke sana first time dululah saya kan, kata umrah Ustaz pun bila pertama kali Ustaz ya, bila kita tengok ke Kaabah itu, dia bukan sekadar apa, 4 segi. Betul. Bukan sekadar kotak hitam, tetapi lebih daripada itu. Kita lihat ayat 26. Silakan Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan, ibu ayah, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Betul Ustaz sebut pasal Mekah ni. Kadang-kadang kita tengok pakaian tu kita rasa peliknya, tak pernah tengok kan pakaian yang dia orang pakai. Orang yang pakai itu. Orang yang pakai itu, subhanallah. Jadi itulah keistimewaan dan bertepatan dengan ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut pada ayat yang ke-25. Dan juga yang kita nak baca sekarang ini ayat yang ke-26 Ustaz. Kita nak baca ayat yang ke-26. Jom sahabat-sahabat Al-Quran, tuan-tuan dan puan-puan, kita baca sama-sama ayat yang ke-26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh bawwa'na li Ibrahim makanal baiti alla tusyrik bi شيئا ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين
للطائفين والقائمين والركع السجود صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 26, dan ingatlah ketika kami tempatkan Ibrahim di tempat Baitullah dengan mengatakan, janganlah engkau menyekutukan aku dengan apapun, dan sucikanlah rumahku bagi orang-orang yang tawaf dan orang-orang yang beribadah dan orang-orang yang rukuk dan sujud. Ini adalah satu penceritaan kepada kita, wa id bawwa'na ini Ustaz ya, maksudnya Nabi Ibrahim ini ditetapkan ya, bawa'a ini tetapkan di suatu tempat yang indah, subhanallah, yang memang kalau macam kita nak cari rumah ya, kita dah sewa rumah kemudian nak beli rumah, kita akan survey mana tempat yang paling cantik sekali ya, untuk kita tengok dia punya tingkap yang main hallnya mungkin menghadap ke tasik contohnya, itu namanya bawa'a. Jadi Allah menggunakan perkataan wa idz bawwa'na li Ibrahim, Nabi Ibrahim diletakkan di satu tempat yang amat indah. Di mana ini? Di Makkahul Mukarramah. Dan kita kena ingat bahawa ketika ini ialah Nabi Ibrahim, Makkahul Mukarramah itu wadi Ustaz, lembah yang tak ada pun tasik ke sungai ke, tapi Allah menggunakan perkataan bawwa'na ya. Tak ada apa-apa, tak ada bangunan, tak ada clock tower, tak ada Masjidil Haram yang ada sekarang, tak. Kalau nak cakap tak cantik lah kan ya. Tapi Allah gunakan perkataan bawa'na ini, ia adalah sebagai satu pemberitaan bahawa Nabi Ibrahim, walaupun kamu berada di tempat yang tidak ada apa-apa, air tak ada apa sebagainya, ini tempat bawa'na. Subhanallah. Dan sekarang memang subhanallah kan, kita boleh pilih hotel mana yang kita nak, dan kita boleh lihat orang sedang bertawaf, orang sedang rukuk, sujud. Suatu masa dahulu itu tidak berlaku, tetapi kerana keimanan Nabi Ibrahim, makanal bait alla tusyrik bi syai'a, misi utamanya adalah untuk tidak mensyirikkan Allah dan membersihkan baitiya lit-taif ya, iaitu baitiya lit-taifin ini, bersihkan daripada orang-orang yang tawaf itu daripada segala syirik. Jadi nak ceritanya ialah bahawa makanal bait ini bukannya Nabi Ibrahim yang bina Ustaz. Dia asalnya itu sudah ada sejak Nabi Adam lagi. Ya, Nabi Ibrahim hadir ini kalau dalam surah Al-Baqarah itu yarfa'u. Dia naikkan saja, dirikan saja ya. Yang kita tengok Kaabah ini didirikan ini ketika zaman Nabi Ibrahim didirikan ya, bukannya baru nak bina. Asalnya ini daripada Nabi Adam alaihi salam. Apa kaitannya? Apa kepentingannya? Maksudnya daripada Nabi Adam kepada Nabi Ibrahim kepada Nabi Muhammad kepada zaman kita ini lambang satu tauhid yang sama. Subhanallah. Sejarah panjang, ianya bukannya dibuat-buat, bukannya boleh hari ini saya nak buat satu agama dan terus bina Kaabah, buatlah bangunan 4 segi, tak. Ia adalah satu sejarah yang panjang agar kita yakin ketika tawaf, ketika kita solat, kita rukuk sujud, ini agama yang bukannya kaleng-kaleng. Ya, bukannya agama yang ini rasanya lebih kurang je kot macam agama Kristian ke Yahudi ke, tidak. Maka apakah yang dibuat oleh Nabi Ibrahim? Ayat 27, Nabi Ibrahim pakai Facebook ke buat announcement kan ya, ketika berada di Mekah itu tidak. Nabi Ibrahim kata apa, ataupun apa yang disuruh oleh Allah, wa'adzin ya, serulah finnas bil hajj, untuk haji ini maka akan datanglah manusia dengan berjalan kaki, wa ala kulli dhamir, dengan unta yang kurus. Ada dua maksud kat situ Ustaz ya. Awalnya untanya gemuk, tapi pasal perjalanan panjang sangat jadi kurus sampai ke Mekah kerana perjalanan ini panjang. Ada yang satu lagi menunjukkan bahawa unta-unta yang kurus ini bukan unta yang tidak kuat Ustaz, unta yang tough. Pasal kalau yang tough tu dia fit, dia boleh jalan lebih laju lagi. Ini unta yang akan digunakan yatina min kulli fajj, iaitu daripada seluruh penjuru alam, amiq, iaitu maksudnya adalah sesuatu yang amat jauh sekali. Jadi ini nak menunjukkan bahawa Allah suruh je Nabi Ibrahim buat kerja, tetapi Allah buat segala-galanya ya. Dan kesannya apa sekarang orang
rapat-rapat mendaftar kerana betul, apa? Kerana Nabi Ibrahim buat kerja, dan ini nak menunjukkan pelajaran pada kita dalam hidup kita ini. Kita buat kerja kita, tuan-tuan. Kita ajak anak kita, ajak kawan kita yang akan menyahut seruan itu adalah hati-hati yang dijentik oleh Allah, bukan kita yang bertanggungjawab. Membawa kepada perkataan pilihan kita pada hari ini, kita saksikan, iaitu akafa, iaitu menetap ataupun diam. Ini 9 kali disebut di dalam Al-Quran, dan inilah perkataan yang kita lihat sebentar tadi pada ayat yang ke-25, al-akif, ya, iaitu mereka yang menetap di dalam Masjidil Haram ataupun yang datang daripada luar, semuanya ada akses yang sama rata tanpa diskriminasi ke bumi Makkatul Mukarramah, ya. Syaratnya adalah tauhid pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jika itulah semangat yang ada pada ayat 25 itu yang Allah terangkan, ia adalah semangat untuk kita, tuan-tuan. Makin kita ini menjadi pak haji dan juga mak hajah, jangan diskriminasi orang lain. Ya, jangan pilih-pilih, ini orang Melayu, okey, dia lebih sikit. Dia ni orang Cina, dia orang Cina. Jangan dipandang begitu. Kerana apa? Kerana jangan dipandang, oh ini orang lelaki, oh ini orang perempuan. Semua diskriminasi itu adalah suatu perkara yang dihapuskan di dalam seorang individu yang sudah pun patut, yang sudah sampai Masjidil Haram ataupun yang sentiasa menghadap kiblat kepada Masjidil Haram pada setiap hari. Kita berehat sebentar, kita kembali semula dalam My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah. Allahu Akbar, Ustaz. Ya. Macam berada dalam bas, Ustaz. Ya. Daripada Madinah ke Mekah. Ke Mekah, Ustaz. Ya. Jadi bila 400 kilometer, 400 kilometer lebih. Jadi bila dah nak hampir masuk, baca doa masuk tanah haram, baca doa masuk kota Mekah, mata kita masa itu sudah menjurus ke arah, kalau kita jauh tu menara jam lah. Ya, cari menara jam. Nampak je menara jam, dah bercucuran air mata, Ustaz. Sebab apa? Sebab Kaabah semakin hampir, semakin dekat, semakin dekat. Jadi itu semangat saya. Ustaz Faz dulu, kalau Ustaz Faz ingatlah pertama kali dulu pergi kan, duduk kat mana? Kalau saya, Ustaz, pertama kali pergi umrah, saya duduk dekat Masjid Kuching. Hotel saya tu dekat Masjid Kuching. Turun daripada hotel, depan tu Masjid Kuching. Tapi sekarang tak ada lah. Tak ada dah. Tak ada dah, dia dah ada di Jombang. Tak berapa ingat sekarang. Tapi yang pastinya ialah bila cari-cari kat mana lah nak cari Kaabah ni kan. Okey, pasal kita kecil kan. Betul, kita sahas. kecil dan bila ada rasanya ini mungkin kot dah dekat dah kot, dah dekat. Itu adalah satu pencarian, ya. Dan apabila dapat menatap ya kepada Kaabah itu, dia adalah satu objek kan, empat segi, tetapi di sebaliknya itulah sebenarnya yang amat bersejarah yang perlu kita faham, ya. Tanpa ilmu, tanpa kefahaman, rasanya ada yang kata bahawa ini je ke kan, ini je ke kan? Dan kalau itu sahaja soalannya, maksudnya memang tadabbur. Halaman ini amat memberi manfaat lah sebenarnya, agar bila pergi balik semula, tuan-tuan, ke sana, pastikan kita ini berada dalam keadaan, contohnya kalau bercakap tadi tentang rijalan wa ala kulli damir yati naka min kulli faujin amiq, itu adalah tanda bukti kebenaran daripada ayat 27 bahawa saya ini datang daripada mana-mana, ya, untuk satu lembah yang sebenarnya tidak ada apa-apa selama ini. Jom sama-sama kita, sebelum meneruskan bacaan, kita lihat dahulu tajwid kita pada hari ini, Ustaz, ya. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi oleh Allah Subhanahu taala sekalian, alhamdulillah kita nak meneruskan lagi ulang kaji kita di bahagian tajwid pada hari ini. Kita nak kongsikan lagi maratib ataupun martabat tingkatan-tingkatan ketebalan huruf
Mari kita saksikan slide yang telah disediakan, iaitu huruf mufakhamah ataupun tebal ada 5 martabat. Maka martabat yang keempat kita nak tengok hari ini, iaitu martabat yang keempat, iaitu huruf isti'la yang sakinah, ataupun yang sukun ataupun yang tidak berbaris. Itu martabat yang keempat tingkatan dia. Jadi kalau kita melihat contohnya, iaitu antaranya yang pertama kita lihat pada surah Al-Maidah ayat yang ke-70. Yaqtulun, yaqtulun, huruf qaf yang sukun kat situ. Kemudian surah Al-A'raf ayat yang ke 101. Ya ta'ba'u, huruf ta yang sukun, huruf ta yang mati kan. Ya ta'ba'u, ya ta'ba'u, jadi kita tak boleh baca tipis. Ya ta'ba'u jadi ta. Ya ta'ba'u, tapi tingkatan dia tingkatan yang keempat. Maknanya dia tak sama ketebalan dia dengan yang pertama. Itu huraian dia. Kemudian kita lihat juga pada surah Yunus ayat yang ke-44, huruf dha yang sukun. Ya'limun, ya'limun. Baik. Kemudian dalam surah An-Nahl ayat yang ke-17, kalimah huruf kha yang sukun, kalimah dia yakhluqu, yakhluqu. Baik. Kemudian contoh seterusnya dalam surah Al-Kahfi, dalam surah Al-Kahfi ayat 68, huruf sad yang sukun. Tasbiru, tasbiru. Itu kan huruf sad yang sukun. Kemudian dalam surah yang berikutnya, surah Muhammad ayat yang ketiga, huruf dad yang sukun. Yadribu, yadribu, yadribu. Dan juga dalam surah Al-Fath ayat yang ke-14, huruf ghain yang sukun ataupun ghain yang mati tidak berbaris, iaitu kalimah dia yaghfiru, yaghfiru. Jadi itu kita ada 6 ataupun 7 contoh yang kita kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran. Tingkatan yang keempat, huruf-huruf yang tebal, iaitu huruf isti'la. Huruf isti'la yang mana pula ustaz? Huruf isti'la yang 7 tu kan. Khussa, dagtin, qiz, ada 7 huruf. Khussa, dagtin, qiz, ada 7 huruf. Itu key dia. Nanti boleh tengok balik kan. 7 huruf ini yang berada dalam keadaan sukun ataupun dalam keadaan sakinah mati ya. Jadi tingkatan dia tingkatan yang keempat. Selamat mencuba dan selamat baca depan guru-guru insya-Allah. Wallahu a'lam. InsyaAllah, terima kasih ucapkan pada Ustaz Tarmizi ya, untuk kita sama-sama melihat balik kepada tajwid kita, cara nak membaca Ustaz ya, dan membaca Al-Quran ini dia memberi semangat sebenarnya. Betul, kalau kita tengah tak berapa sihat tu, dia baca dia macam bunyi pun kalau huruf qalqalah tu dia tak cukup qalqalah, dia masuk qalah je Ustaz kan. Jadi dia bila dengar balik orang lain baca, dia akan dia menyentakkan balik ya untuk semangat kita. Itu peranan kalau tak dapat baca Quran ketika sakit ialah dengar Quran. Dengar Quran menjadi syifa, menjadi syifa ya, kerana dia hentaman-hentaman perkataan itu dia menaikkan semangat kita berbandingan kita pun layu layan dia dah lah, kemudian kita kata boleh ke sembuh macam tu kan. Kita dengar itu sebabnya bila waktu tak berapa sihat hari itu dengar My Quran Time, Ustaz baca, Ustaz Tirmizi baca, dia rasanya no way bangkit. Yang itu penting untuk kita selalu bersama dengan Al-Quran. Makhraj betul Ustaz ya. Makhraj betul. Kalau kita makhraj tak betul, dengar daripada sumber yang betul, ia akan membangkitkan semangat kita itu sendiri. Baik, kita nak menyambung daripada ayat 28 hingga ayat 30 daripada halaman 335. Apakah objektif datang daripada jauh dekat, makcik kampung kumpul 10 sen duit toreh getah, mengapa sampai nak pergi ke haji ini? Kalau pertanyaannya itu, jawapannya ada pada ayat 28. Kita baca bersama Ustaz Tarmizi. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Ayahanda dan bonda, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat rahimakumullah. Betul Ustaz,
kita kadang kalau kita tengok rasa macam tak larat masa nak pergi tu dekat airport dekat KLIA tu makcik ni nanti larat tak ni contoh kan. Betul. Tengok nanti dekat sa'i dia paling laju. Bacakan rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lamu ma la na'lam innaka antallah al-a'azzul akram. Pak cik yang kita tolong bawa beg dia tu, dia laju lagi pada kita dekat lampu hijau tu. Betul. Allahu akbar. Maksudnya semua bersemangat dan Allah Subhanahu taala beri kekuatan. Dan tuan-tuan, kita sama-sama azam dan kita niatkan doa kita, ya Allah jemput kami kembali lagi untuk kami bertawaf di Kaabah. Dan pastinya Ustaz, saya rasalah Ustaz, sahabat-sahabat kita yang ikuti My Quran Time ataupun bersama dengan Al-Quran, bila pergi akan memori-memori ingatan ketika kita belajar tu dia akan datang pupuk masa. Subhanallah. Mudah-mudahan Ustaz. Amin. Jadi insya-Allah baik, kita sambung bacaan kita ayat yang ke-28 sehingga 30. Kita cuba dengan baca dengan bacaan murattal Hijaz pula insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم ويذكر اسم الله في أيام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 28 hingga 30 ini menjelaskan kepada kita apakah objektif Ustaz ya, daripada jauh dekat datang untuk menunaikan haji ini. Semangatnya ini Allah menyatakan liyashhadu, agar mereka menyaksikan yang pertama manafi'a lahum, iaitu banyak manfaat bagi mereka. Salah satu perbincangan ulama tentang manafi' ini adalah tentang orang boleh buat untung Ustaz. Ya, berbuat untung. Tetapi lebih daripada itu sebenarnya dia adalah pertembungan ataupun perjumpaan ekonomi dan juga politik sosial di peringkat antarabangsa sebenarnya. Antara negara-negara kalau dahulu mereka, kalau kita tengoklah Ustaz ya, dekat Mekah tu apa aja yang tak ada.
kan, nak makan durian ada, nak makan apa, semuanya itu air tebu dia. Air tebu ada. Nak ceritanya ialah banyak manfaat ekonomi selain daripada manfaat sosial, manfaat politik di peringkat antarabangsa, sebenarnya ada di dalam peristiwa haji itu sendiri, ya. Apabila ia dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Yang keduanya wayadhkurusmallah, iaitu diingatkan, mereka menyebut nama Allah fi ayyamin ma'lumat, ya, iaitu pada hari-hari yang diketahui, ya, hari-hari yang ditentukan ini, ala ma razaqahum min bahimatil an'am, dan juga rezeki daripada binatang ternakan yang disembelih di sana, Ustaz, ya. Maksudnya kalau ada makan kita bercakap dekat Mekah Madinah ini, macam-macam jenis lah makanan yang diberikan itu. Fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir, iaitu makanlah daripada apa yang diberikan makan kepada orang yang sengsara dan yang fakir. Nak ceritanya ialah duit daripada pelbagai orang ini akan digunakan untuk beri makan kepada mereka yang sengsara, mereka yang fakir. Daripada situ nak menceritakan kita tak kenal pun. Kita tak kenal, tetapi kita boleh je bagi makan kita pada pembersih-pembersih yang ada tersebut, ya, selain daripada banyak jamuan-jamuan dekat Masjidil Haram. Semua itu adalah sebagai satu kesatuan, satu kesatuan. Kita boleh makan tanpa kita kenal pun siapa yang memberinya. Betul, itu, ya. Pengalaman Ustaz kalau katakan di Mekah Madinah ni, Ustaz, bab makan ini, Ustaz, memberi ataupun menerima, apa pengalaman Ustaz? Saya teringat, Ustaz, ketika masuk masjid tu, kalau hari Isnin atau Khamis kan, dia orang berpuasa, kan, kita masuk saja masjid, Ustaz, dia orang bergebuk-gebuk panggil haji ta'al hina jlis sana, hak ni panggil yang ni, tarik tangan yang ni, apa semua. Betul. Masing-masing berebut nak suruh duduk dekat dia, padahal kurma dengan roti tu je. Betul. Bukan ada kabsah ke apa. Tapi begitu memuliakan, memuliakan, dan juga fadilat, tak kira dia tak tengok anta min aina Malaysia lah. Anta tak ada, dia tak tanya pun, dia terus jemput duduk. Ya, jadi bila buat begitu, Ustaz, ya, bila banyak kali, bukan sekali je kan. Betul, kalau saya pun bila banyak kali duduk kan, kadang-kadang dia tarik duduk kan. Dan dia bagi cukup ke tak cukup ke, dia bagi tambah lagi. Itu adalah satu nilai yang sebenarnya kita nak bawa balik ke bumi Malaysia, di mana kita memang kena ambil semangat menolong kepada al-ba'isal faqir, mereka yang sengsara, mereka yang fakir ini. Dan Allah menyatakan pada ayat 29, selepas itu hilangkan segala kotoran-kotoran bila dah mengerjakan haji umrah tersebut, dan kemudian tunaikan nazar, dan juga wal yatawafu bil baitil atiq, iaitu tawaf, ya. Kalau tawaf ifadah itu di Baitul Atiq, nama lain bagi Al-Kaabah ini sendiri, ya. Apa maksud Baitul Atiq? Iaitu satu rumah tua, rumah yang suci, rumah yang tidak pernah dinodai. Tak pernah ada orang pernah berjajah Kaabah ni, Ustaz, ya. Peristiwa pada zaman Nabi nak dijajah oleh tentera bergajah, tak boleh, semua tak boleh, disebabkan ini adalah satu kawasan yang suci, ya. Memang satu, kalau kita tengok pakai mata biasa, alah 4 segi je. Betul. Tetapi sebenarnya mengapa tak ada orang jajah, ya, mengapa, ya, orang sanggup datang beribu-riban duitnya sanggup untuk pergi ke tempat itu? Sudah tentu, ya, tanpa promosi Facebook yang hebat-hebat pun, makcik hujung kampung menoreh getah nak pergi, tak ada satu tempat pun yang berjaya mencapai promosi marketing sehebat ini. Nak menceritakan ini adalah Baitul Atiq, satu rumah yang suci yang telah diperjuangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan disampaikan melalui Nabi Adam terus sampai Nabi Ibrahim, sampailah kepada kita. Ayat yang ke-30 menceritakan apakah kesan kalau kita mengambil ini perkara besar. Ada orang ambil ni tiap-tiap tahun haji je lah, kan, haji dia ambil kecil, Ustaz, dia. Tapi ada orang yang mengambil ini yu'azzim, ya. Apa kesannya? Ayat 30 kita baca sekali lagi. Terima kasih Al-Fatihah Ustaz Fazrul. Ibu ayah, tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu taala sekalian, kami doakan saja, kita doakan semua ada yang dekat hati tu rasa rindu sangat nak pergi. Betul. Kan, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala permudahkan. Dan kenapa Ustaz Faz sebut tadi, bertanyalah siapa dalam kehidupan ini nak pergi tak ke Mekah Madinah, tanyalah siapa-siapa pun tengah terbaring pun cakap nak pergi, tak ada duit pun cakap nak pergi. Mulia sebab ni yang kita dapat hari ini, Al-Quran. Allahu Akbar. Al-Quran
turun di Makkah, turun di Madinatul Munawwarah, menjadikan dua tempat ini tempat yang sangat-sangat mulia. Allahu Akbar. Jadi mudah-mudahan kita terus dapat kekuatan semangat bersama dengan Al-Quranul Karim insya-Allah taala. Jadi ayat yang 30 ni agak panjang, kita baca secara murattal. Kita cuba bacaan macam Syekh Mahir Al-Muikhli. Makkahul Mukarramah. Makkahul Mukarramah boleh Ustaz Boleh. Kita cuba insya-Allah. Jom sahabat-sahabat semua kita cuba A'udzubillahi minasyaitonirrajim. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور صدق الله العظيم. Surah Al-Azim. Demikianlah perintah Allah, dan barang siapa mengagungkan apa yang terhormat di sisi Allah, maka itu lebih baik baginya di sisi Tuhanmu, dan dihalalkan bagi kamu semua haiwan ternak kecuali yang diterangkan kepadamu keharamannya. Maka jauhilah penyembahan berhala yang najis itu, dan jauhilah perkataan dusta. Allah menjelaskan pada ayat awal ini, zalika waman yu'azzim hurumatillah fahuwa khairullah inda rabbih. Ya, ini adalah satu perkara yang amat baik di sisi Allah. Siapa yang ada perasaan apa tuan-tuan? Perasaan yang sekarang tuan-tuan rasa yu'azzim, rasa ta'zim, kita rasa ya Allah Mekah, ya Allah bila ya Allah, ya, ada yang dah tengok balik gambar ya, ataupun yang teringat balik, ataupun ya Allah mengapalah aku ni tak dipanggil lagi ya Allah. Dia dah ada tapi terdetik itu ustaz ya, sebenarnya itu perasaan yu'azzim hurumatillah, iaitu aturan-aturan ya, maksudnya dari segi aturan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara ini penting ya, kerana perasaan ini bagi setengah manusia Ustaz, dia rasa macam apa aku kisah ya, apa aku kisah itu adalah satu tanda bahawa mesti ada sesuatu yang tidak kena, terutama bab hidayah yang kita bincang pada ayat 24 awal halaman ini, yang kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah izinkan kita ikut peraturan-peraturan ini, ada perasaan-perasaan ini, kerana perasaan yang baik ini datang daripada hidayah ila tayyib yang Allah nyatakan pada ayat 24 awal halaman ini. Membawa pada resolusi kita pada hari ini, kita saksikan, iaitu yang pertama, berdoa agar Allah limpahi hidayah kepada kita, dipimpin dengan cahayanya hingga ke syurga pada setiap masa. Yang pertama. Yang kedua, kita bina niat dan mengambil semangat haji, mengambilnya sebagai satu perkara yang amat penting dalam hidup kita, latihan tahunan ataupun latihan antarabangsa umat Islam. Yang ketiga, jadikan ibadah haji sebagai satu cara untuk mendisiplinkan umat Islam di seluruh dunia agar umat Islam kembali utuh, cemerlang dan menang di akhir zaman. Amin. Kita berdoa Ustaz. Terima kasih Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim. Ampunilah dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa mak ayah kami ya Allah. Kasihani mereka sebagaimana mereka kasih buat kami ya Allah sejak kami kecil lagi ya Allah. Ampunkan dosa mak ayah mertua kami muslimin dan muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, kurniakan kesempatan buat kami ya Allah untuk kami menjejakkan kaki kami kembali ke tanah haram-Mu ya Allah, Makkah dan juga Madinah Al-Munawwarah, juga Al-Aqsa ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, permudahkan kami ya Allah, permudahkan kami ya Rahman, perkenankan doa kami ya arhamar rahimin. Ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, kurnia kesembuhan buat sesiapa juga yang saat ini sedang dirawat ya Allah. Jauhkan kami, lindungi kami daripada wabak ini ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.
Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita Ustaz ya, agar dijemput menjadi tetamu Allah dengan semangat yang kita ambil meneruskan legasi Nabi Adam, Nabi Ibrahim alaihissalam. Inilah yang kita ingin bangkitkan dalam tabung gerakan Al-Quran, untuk kita bangkit dengan semangat Nabi Ibrahim memperjuangkan tauhid di mana sahaja pada setiap penjuru, kerana kita yakin bahawa kita ingin bersama sampai ke syurga nanti insya-Allah. Kita bertemu lagi dalam siaran ulangan pada malam ini jam 10 malam dan 6 pagi esok. Rancangan ini dibawakan oleh MFDM Ustaz ya. Kita ucapkan terima kasih pada MFDM. Terus bertemu lagi My Quran Time, baca, faham, amal insya-Allah.